Isu rasuah di Sabah. Siapa sebenarnya berlagak suci? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini. Isu rasuah di Sabah kembali panas. Ada pihak yang mendakwa mereka bersih, suci, dan bebas dari segala penyelewengan. Siapakah itu? Benarkah dakwaan itu? Hari ini kita akan bongkar satu persatu kenyataan dari PKR Sabah yang menimbulkan persoalan itu. Siapa sebenarnya yang bersih dan siapa yang berlagak suci. Isu rasuah di Sabah bukanlah perkara baru, tapi ia telah menjadi satu penyakit kronik yang diwarisi dari satu pentadbiran ke pentadbiran yang seterusnya. Namun, dalam suasana politik yang semakin tegang menjelang pilihan raya negeri ke-17, isu ini kembali menjadi perhatian utama. Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, baru-baru ini tampil dengan kenyataan tegas bahwa terdapat pihak yang coba berlagak suci, seolah-olah tiada ketirisan yang berlaku semasa era pentadbiran mereka. Razif menekankan bahwa amalan rasuah dan ketirisan dalam pengurusan dana awam bukanlah isu baru di Sabah, tetapi perkara ini semakin dipolitikkan apabila musim pilihan raya semakin hampir. Beliau turut menegaskan bahwa di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha memerangi rasuah, pemborosan, dan penyelewengan sentiasa menjadi keutamaan. Namun, beliau juga mengingatkan agar siasatan dan pendakwaan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dilakukan secara telus dan tidak tergesa-gesa bagi mengelakkan kesilapan yang boleh membawa kepada kecacatan dalam proses pendakwaan. Isu ini tidak hanya terhenti di situ. Razif turut membangkitkan ketirisan besar yang berlaku di Sabah dengan salah satu contohnya melibatkan dana 1,5 bilion ringgit ketika Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW berada di bawah pimpinan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal dari tahun 2009 hingga 2015. Dana tersebut sepatutnya digunakan untuk pembangunan proses infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air, dan loji rawatan air di kawasan luar bandar Sabah. Namun, sehingga ke hari ini, kesan ketirisan itu masih dapat dilihat dengan jelas. Jalan raya yang rosak, bekalan elektrik yang sering terputus, dan loji rawatan air bernilai 45 juta ringgit di Sempurna yang akhirnya menjadi proyek Gajah Putih adalah antara bukti nyata kegagalan dalam pengurusan dana awam ketika itu. Proyek-proyek ini sepatutnya membawa manfaat kepada kita rakyat Sabah, tetapi malangnya ia hanya menjadi simbol kegagalan pentadbiran dan ketirisan yang tidak dapat diterima. Di pihak kerajaan hari ini, pentadbiran di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menekankan bahwa mereka tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku walaupun ia melibatkan ahli politik dari kerajaan sendiri. Kerajaan Madani yang diperkenalkan berpegang kepada prinsip ketelusan, integriti, dan keadilan dalam pengurusan dana awam. Namun, persoalan yang sering timbul ialah sejauh mana keberkesanan tindakan ini. Adakah segala janji untuk membanteras rasuah hanya retorik politik atau adakah benar-benar langkah konkret yang sedang diambil untuk memastikan semua pihak bertanggung jawab di hadapan undang-undang? Dalam konteks ini, rakyat Sabah berhak untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Mereka telah lama menjadi mangsa ketirisan dan kegagalan pentadbiran yang silih berganti. Apabila wujud pihak yang berlagak suci dan melemparkan kesalahan kepada pihak lain tanpa mengakui kelemahan dan kesilapan sendiri, ia hanya akan menambahkan kekecewaan di hati rakyat. Bagaimana mungkin isu rasuah dapat diselesaikan jika setiap pihak hanya sibuk menuding jari ke arah orang lain dan bukannya bekerja sama untuk membetulkan keadaan?
Selain itu, kita juga tidak boleh menafikan bahwa SPRM sering berada di tengah-tengah kontroversi. Ada pihak yang mendakwa SPRM berat sebelah dan hanya menyasar kes-kes tertentu mengikut kepentingan politik semasa. Namun, ada juga yang percaya bahwa agensi ini sedang berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan tugas mereka dalam keadaan yang penuh dengan tekanan politik. Rakyat melakukan siasatan yang telus, bebas, dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Jika benar ada salah laku dalam pentadbiran dahulu dan sekarang, maka individu yang bertanggung jawab perlu dihadapkan ke muka pengadilan tanpa mengira latar belakang politik mereka. Persoalan besar yang masih belum terjawab ialah mengapakah isu rasuah di Sabah begitu sukar untuk diselesaikan. Adakah karena sistem yang terlalu kompleks, atau adakah karena pihak yang terlibat terlalu berkuasa dan sukar disentuh oleh undang-undang? Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kali kerajaan bertukar, isu ini akan kembali dipolitikkan, tetapi akhirnya ia hilang begitu saja tanpa penyelesaian yang konkret. Dalam era politik modern ini, rakyat Sabah perlu lebih bijak dalam menilai setiap kenyataan dan janji yang dibuat oleh pemimpin politik. Retorik anti rasuah sudah terlalu kerap digunakan, tetapi perubahan yang nyata masih belum kelihatan. Apa yang diperlukan bukan sekadar janji kosong, tetapi tindakan yang tegas, telus, dan berani untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan sebaik mungkin demi pembangunan negeri Sabah. Pada pendengar setia Currentsville MY di luar sana, bolehkah Anda semua tolong kami untuk jawab persoalan ini? Siapakah yang benar-benar bersih dalam isu rasuah di Sabah? Siapa yang coba berlagak suci dan siapa yang berani tampil dengan bukti kukuh untuk menangkis tuduhan? Berikan jawaban Anda di ruangan komen di bawah. Lagi persoalan, adakah benar kerajaan hari ini lebih telus berbanding pentadbiran sebelumnya? Mengapa isu ketirisan dana sebesar 1,5 bilion di era KKLW masih belum sepenuhnya diselesaikan? Adakah SPRM bebas daripada tekanan politik dalam menjalankan siasatan? Dan yang paling penting, siapa sebenarnya yang rakyat Sabah percayai untuk membawa perubahan yang sebenar? Apa pendapat Anda semua? Adakah Sabah akan bebas daripada masalah ketirisan dan rasuah satu hari nanti? Kongsikan pandangan Anda, ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus mengikuti isu-isu semasa yang panas dan penuh kontroversi. Kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.